Okey, seterusnya kita terus sambung macam mana kita nak create kita punya instant form. So di bawah kolom destination ni lah. Okey. Jadi macam saya dah buat banyak form dah. Sebenarnya setiap form ni dia akan keluar dalam bentuk file Excel lah. Okey, make sure anda punya laptop boleh buka file Excel, Microsoft Excel. Jadi untuk permulaan ni kalau anda tak pernah buat form, so just create saja, tekan saja button form ni dan namakan. Contohnya ini adalah Kondo Melaka form, tarikh tadilah 15 November contoh Okey, jadi namakan supaya nanti anda punya Excel file pun nama yang sama, jadi senang nak trace lah. Okey, untuk form type ni ada 3 pilihan: more volume, higher intent, rich creative. Sebenarnya dia berbezanya adalah, macam saya cakap pada permulaan tadi, saya suka memudahkan saya punya audience punya journey. Jadi more volume ni maksudnya senanglah nak isi. Kalau kata higher intent ni dia akan ada few soalan untuk pilihan untuk audience pilih info, tetapi bagi saya adalah saya nak volume. Rich creative ni dia kalau anda nak buat yang instant form yang lebih kurang nampak macam website lah, dia lebih cantik, tapi boleh try. Boleh try, tapi saya suka simple saja, more volume. Okey, sebab senang. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey, pilih saja. Lepas tu intro. Anda boleh pilih intro ni sama ada nak menggunakan image yang sedia ada daripada ads, ataupun anda nak masukkan image baru. Mungkin anda nak masukkan, contohnya macam saya, kalau mungkin anda rasa nak masukkan gambar apa nama tu, dia punya ID contoh kan, ID. So boleh masukkan kat sini ID, contohnya ambil gambar yang cantik-cantik sikit. Okey, masukkan gambar dalam tu kan. Boleh je, tak ada masalah. Okey, cuma kena ikut dia punya size file lah. Okey, tapi biasanya saya terus tekan saja use the image from your ads lah, senang. Supaya apa iklan dia nampak, dia masih lagi kita bawa kat sini. Dan kenapa pentingnya, kenapa saya buat saya punya, nampak tak saya punya gambar ni, dekat atas headline dengan bawah ni masih lagi maintain, dia dah susun cantik dah. Kan? So dia akan terus terbawa-bawa daripada awal lah. Okay, alright. Jadi untuk greeting ni, recommended ni penting. So kita tulislah headline. So biasanya saya akan ambil copywriting yang saya ada dalam saya punya iklan tadi. Cuma saya akan ambil ayat atas ni, jadikan dia sebagai headline. Cuma kena buang sikit lah. Okey, contoh macam ni. Jadi saya dah dapat hook ni, dia besar tulisan ni, pancing besar. And then kat bawah ni saya padam lah. Alright. And then saya jadikan detail rumah tu, kalau nak masukkan detail, kat sini dah boleh masukkan dah. Okey. Alright. So kita susun bagi nampak cantik. Okey, dan mudah lah. Mudah supaya customer boleh baca dan dia akan terus tekan butang next ni. Okey, and then bahagian yang kedua adalah, seterusnya adalah question. So question ni adalah apa information yang kita nak collect daripada kita punya prospect list ni. Jadi untuk bahagian ni senang saja. Okey, so semula sekali masukkan description ni. Alright, tulis saja sila isikan maklumat anda di bawah. Okey, kan. So lepas tu biasanya kalau form dia akan minta email dan nama, tapi saya nak tambah, yang paling penting sekali adalah kita nak dia punya phone number. Itu penting. Dan sebenarnya kita boleh masukkan banyak. Cuma saya tak menggalakkan anda letak banyak sangat sebab dia akan menyusahkan audiens. Jadi dia tengok banyak sangat nanti leceh, dia tak isi form. Jadi kalau boleh simple as possible. Cuma biasanya email kita boleh susun kita boleh susun. Okey, nak letak nama dulu kat atas ke bawah ke boleh susun, tapi saya suka letak email ni dekat atas sebab bila mana email dekat atas, dia isi email je. Okey, kepada anda yang mungkin pernah isi form kan. Sebab biasanya kita akan dah save kita punya email dekat dalam Google Chrome kita tau. Jadi bila keluar form saja, dia akan terus ada kita punya detail tu terus tanpa perlu type. Ni penting ni, tanpa perlu type. Jadi bila tekan email saja, dia keluar information semua, nama dengan nombor telefon kita. Kalau kita pernah gunakan Facebook kita ni, pernah buat 2 point punya authentication, pengesahan tu yang untuk safety tu kan. Jadi dia akan auto isi juga phone number dia dekat dalam ni. Auto isi tanpa perlu dia type. Dan saya akan tambah satu lagi adalah saya nak dia saya suka kat bahagian ni tau. Okey, bahagian work information ni, sama ada saya akan masukkan job title ataupun company name. Jadi sebab apa? Daripada dua elemen ni, pilih salah satu, ataupun anda masukkan 5 terus pun boleh. Alright. Yang ni kan, bahagian ni company name boleh juga, cuma dia agak panjang sangat.
Dia banyak benda nak isi. Jadi saya pilih sama ada job title ataupun company name. Jadi saya tahu dia ni kerja sebagai apa. Kalau dia cikgu, dia tak cikgu. Kalau dia kerja engineer, engineer. Jadi kita tahulah, daripada situ kita dah filter dah. Jadi bila dalam form tu nanti anda nampak, oh dia ni engineer, kita semangat sikit lah nak call. Tu dia point dia. Okay, so masukkan 4 ni cukup. Alright. And then maksudnya job title ni memang dia kena type. Kalau di sini autofill dekat job title ni dia type lah. Kalau dia berniaga, type dia berniaga kan. Jadi kita tahulah. Alright. So settle kat bahagian ni. Jadi next kita pergi kat bahagian privacy policy. So untuk privacy policy ni saya nak pergi semula dekat bahagian kita punya ebook ni sebab saya ada share. Okay, saya ada share macam mana kita nak isi kat bahagian polisi ni sebab ramai juga saya nampak yang ejen tanah ni dia agak pening dekat bahagian polisi sebab tak semua agensi ada provide PDPA punya polisi. Maksudnya polisi ni adalah kebenaran untuk kita collect information daripada public. Jadi kena ada privacy policy untuk protect kepentingan kedua-dua pihak, sama ada kita sebagai orang yang collect leads ataupun audience yang bagi dia punya personal information. Jadi pentinglah. Jadi anda pergi dekat bahagian yang slide page 40 ataupun step 41 ni. Okey. Jadi pergi kat bahagian ni. So ini tadi saya dah share. Kalau katalah ni step 51. Okey, step 51 kalau katalah company anda tak ada polisi. So sebenarnya boleh saja kita menggunakan free punya banyaklah dekat Google ada. So anda just type Google saja privacy policy leads form untuk Facebook ads. Okey, jadi dia akan keluar macam ni. Isikan nama company, okey, nama company anda ataupun alamat email anda. Lepas tu tekan generate ni, dia akan terus hasilkan satu link dan anda copy saja link tu and letak dekat dalam anda punya URL link ni dekat bahagian privacy policy ni. Okey, kita kembali kat sini. Alright. Okey, dekat bahagian sini. Ini adalah link tu, link. Okey. Alright. Jadi faham tak macam mana nak dapatkan dia? Okey, saya demo lah, saya demo dekat dalam Google sekejap. Okey, jadi kalau anda punya company tak ada polisi yang PDPA punya, sebab saya nampak ramai juga yang tanah dia tak ada tau. Jadi senang saja, macam saya punya company IQI Global memang dah provide. Jadi saya ambil saja polisi tu punya, saya Google saja IQI Global punya privacy policy, sepatutnya dah ada. Tapi kalau company yang tak ada, tak apa. So pergi dekat bahagian pergi kat Google saja privacy policy list untuk form Facebook ads ni. Okay, and then ambil saja mana-mana yang ada, tapi saya suka menggunakan private ni private ni. Macam nak sebut saya pun tak pasti. Okay, masukkan nama company anda, contohnya nama company saya The Republic Tanah contoh. Okay, saya letak email saya. Ini saya tekan generate dan dia akan create satu link. Copy saja link tu dan pergi semula dekat bahagian anda punya form tadi tu. Okay, and copy saja, tepik saja dekat sini. Alright. And then untuk link ni biasanya kan, so anda boleh ambil mana contoh for example, buka link tu tadi dekat sana. Alright. Okay, keluarkan. So dia akan keluarkan satu polisi macam ni, nampak tak? Okay, so ambil saja ayat kat sini ataupun letak sini. Tu dia. Ambil satu ayat saja, just tampal saja dekat Ads Manager punya tadi itulah, link text tu. Dah. Okey. Okey, contohlah kalau dia tak cukup, anda kena edit sikit lah. Okey, kita cari lagi ayat lain. Tak apa, jangan risau. Jangan risau. Okey, kita pergi kat sini. Saya ambil yang ni lah. Kita pergi dekat bahagian ni. Sekejap kat sini agak pening sikit sebab saya biasanya saya gunakan saya punya agensi, tapi tak apa. So kita ambil ayat yang nampak cun bila kita letak dekat situ. Okey. Okey, kat sini mana
Okey, letaklah. Yang penting dia Facebook boleh accept lah. Dekat form tu kita boleh accept lah. Okey. Alright, kembali kat sini and then kita share, kita tampal saja bagi nampak ayat tu tak tergantung lah. Alright. Dah settle. Okey, dah settle kan? Tak ada isu. So, next, tak perlu kalau nak buat custom disclaimer buat, bagi saya tak perlu. Kalau nak buat pun boleh, tak ada masalah. Just masukkan je term and condition saja. Tapi kalau tak perlu, tak apa, abaikan sebab dia adalah optional. Yang wajib kita isi, yang optional tak apa, kita abaikan sebab maksudnya kita nak meet requirement, minimum requirement daripada Facebook form sahaja. Okay, and then next, bila dah settle untuk privacy policy ni, next kita akan pergi kepada last page, ataupun thank you page. Jadi dekat sini sebenarnya, okay, so bila mereka dah audien dah isi form semua, so dia tekan next. And then dia akan pergi dekat last page, which is saya panggil dia thank you page lah. Jadi kita boleh buat ayat simple saja. Terima kasih kerana terima kasih atas maklumat anda. Lepas tu kat bawah ni kita bagi dia arahan untuk contohnya untuk berhubung terus dengan wakil kami, sila klik button di bawah. Maksudnya kita nak bawa, kalau dah isi form, so dia pun boleh juga terus berhubung dengan kita direct dekat WhatsApp. Jadi pilih view website dan masukkan kita punya link WhatsApp dekat sini lah. Okey, masukkan link WhatsApp kita kat sini. Okay, so ambil link WhatsApp yang kita dah buat and then kita letak je dekat situ. And then kat bawah ayat ni kita type senang saja chat di WhatsApp. Dan selesai. Dah selesai. Jadi kita tekan create form ni, maka terhasillah kita punya form sudah ready untuk collect audience punya, untuk dapatkan leads punya information, nombor telefon, email, nama dan kerja apa. So dia akan keluar tanda hijau ni, maksudnya sukses lah, your form has been added. Okay, selesai untuk form. Jadi kita check semula advanced preview macam biasa, double confirm. Okay, kalau okay semua, and then kita boleh pergi kepada next step. Last step adalah saya juga ingin menekankan sebenarnya, kalau ikutkan untuk tracking event ni, kalau boleh kita just klik saja. Okay, untuk CRM event ni untuk future, sekiranya in the future kita nak linkkan dengan third party CRM punya sistem, so kita boleh collect daripada awal, walaupun kita tak guna sekarang, tapi just klik saja supaya pixel. So untuk retargeting tu kita dah collect awal. So dah selesai dekat sini, and then kita tengok semula kita punya form kat bawah ni. Okay, check betul ke tidak. And then dah settle semua. Last step, so ini step yang terakhir. Kita tekan publish. Okay, maka selesailah kita punya setup Facebook Ads untuk ejen hartanah menggunakan kempen instant form yang lebih efektif. Saya sebagai ejen hartanah memang saya suka dapatkan nombor telefon ataupun kita collect lead supaya saya boleh hubungi mereka dan kongsikan sebarang jenis tawaran yang kita ada lah, sama ada nak jual rumah ke, nak beli rumah ke, kita boleh direct contact dengan mereka. Dan saya percaya menggunakan form ni, leads yang kita dapat tu lebih berkualiti. Bukan kata menggunakan WhatsApp, memang WhatsApp ni murah, per click cost tu murah, tetapi saya dapat banyak feedback juga daripada saya punya team. Bila pakai WhatsApp, saya sendiri pun pernah test, banyak yang blue tick. Jadi ia akan mengganggu kita punya mental. Mental. Jadi dah selesai. So bila dah selesai kita punya ads ni, so kita close, and then kita boleh check lah. So dia akan berada dalam fasa processing dulu. Okay, sebab dekat bahagian ads ni Facebook perlu check dulu sebelum dia aktif. Dan bila dia aktif ni, dia akan keluar kat sini aktif. Dan dekat campaign depan ni, kalau untuk awal ni dia masih lagi no ads tau. Okay, kita boleh pin untuk kita untuk kita dapatkan supaya dia duduk atas. Okay, contohnya macam ni.
So ads baru saya suka pin, and then bila dah pin nanti, okay, so kita boleh monitor lah result dia dekat mana. Okay, result dia dekat sini. Contoh, saya ambil contoh. Alright. Contoh for example yang ni lah, yang ni dah pernah run ni. Okay, so result dia kat sini. So bila result dia kita pergi cari, kita akan tengok dekat bahagian ads for campaign ni, dekat ujung ni. Kita klik saja result ni, dia akan keluar. Sekejap, dia akan keluar dalam bentuk ni, and then kita tekan download, and kita tekan CSV ni. So maka kita boleh download dah kita punya list semua dekat sini. Nampak tak? Kan? So inilah, sekejap saya check dulu anda nampak ke tak. Okay, alright, sekejap saya share. Okay, so bila kita dah tekan download tadi, dia akan keluar dalam bentuk Excel file ni lah. Jadi kita boleh dapat nama, nombor telefon, email lah. Jadi macam ni kita dah boleh start hubungi klien kita, dah sharekan kita punya offer. Okay, ni tak boleh lama-lama ni, bahaya. Alright, jadi itu saja saya rasa untuk kita punya part campaign Hartanah, setting Facebook Ads ni untuk campaign instant form lah. Alright. Jadi untuk next video saya akan kongsikan tips lah, tips yang saya mungkin boleh add on untuk mengukuhkan anda punya understanding tentang menggunakan Facebook Ads sebagai satu tools untuk mengiklankan anda punya hartanah.